Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu yang dikasihi sekalian. Okey, bersama saya iaitu Cikgu Khairi dalam kelas perniagaan tingkatan 4. Okey, so kita masih lagi pembelajaran secara maya. Di mana pembelajaran secara maya di mana cikgu akan memberikan satu video ringkas berkaitan dengan tajuk yang akan dipelajari dan sebarang persoalan ataupun pertanyaan pelajar boleh menanyakan dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Dan jangan lupa like page NMTC untuk sebarang maklumat. Okey, untuk kelas kita iaitu kelas perniagaan tingkatan 4 pada bulan 6 ini, cikgu akan masuk bab baru iaitu di bawah tajuk penetapan objektif dalam perniagaan. Okey, jom. Okay, baiklah pelajar. Okey, kita mulakan kelas kita pada minggu yang pertama pada bulan Jun ini, itu kelas perniagaan tingkatan 4. Okey, pada minggu yang pertama pada bulan 6 ini kita akan teruskan iaitu bab yang kelima iaitu penetapan objektif perniagaan. Okey, ini ialah sambungan daripada bab sebelum ini. Okey, baiklah pelajar. Okey, so cikgu harap kamu bersedia dengan modul masing-masing. Okey, kita pergi kepada bab yang pada page yang pertama. Okey, cikgu akan besarkan sedikit. Okey. Okey, so pada bab yang pertama cikgu akan terangkan iaitu menghasilkan visi, misi dan objektif bagi perniagaan tertentu. Okey, so macam mana kita nak menghasilkan visi, misi, objektif bagi perniagaan tertentu? Okey, yang pertama kita lihat kepada indikator perniagaan yang boleh digunakan untuk mengukur prestasi perniagaan. Okey, apa yang dikira sebagai indikator perniagaan yang boleh digunakan untuk mengukur prestasi perniagaan? Okey, yang pertama ialah titik pulang modal. Okey, ini merupakan yang pertamalah. Indikator kita kira ialah titik pulang modal. Okey, yang kedua ialah pertumbuhan perniagaan, iaitu dari segi macam mana dia berkembang perniagaan tu, dari segi pertumbuhan lah, daripada bawah sehingga dari segi peringkat pertengahan sehingga akhir. Okey, yang ketiga ialah pemaksiman keuntungan. Yang seterusnya ialah daya saing, share pasaran, jualan dan juga penyediaan perkhidmatan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama ialah titik pulang modal. Apa yang dimaksudkan dengan titik pulang modal ni? Dia merupakan satu kaedah yang digunakan oleh perniagaan untuk merancang dan mengetahui hasil yang diperoleh bersamaan dengan jumlah kos yang ditanggung. So maknanya apa yang kita dapat berbaloi dengan kos yang kita tanggung tu. Okey, boleh. Titik pulang modal penting kerana dapat membantu perniagaan mengetahui sama ada perniagaan dapat terus beroperasi atau tidak. Okey. So maknanya dengan cara kita kira kaedah titik pulang modal ni, kita boleh tahu macam mana perniagaan kita. Kita boleh teruskan perniagaan kita ataupun tidak. Okey. Yang ketiga ialah titik pulang modal juga dapat membantu perniagaan mengetahui kebolehan untuk terus kekal dalam pasaran. Okey. Maknanya kita boleh tahu juga dengan kaedah kita kira titik pulang modal ni, kita tahu. Maknanya produk kita ni boleh tak menembusi pasaran. Okey. Kaedahnya ialah formula kita untuk kira titik pulang modal ialah yang pertama kita kena tahu dulu kena dapatkan jumlah kos tetap berapa, jumlah kos tetap setiap produk tersebut. Lepas tu kamu kena bahagikan dengan harga jualan seunit. Okey, harga jualan seunit kamu kena tolak dengan kos berubah seunit. So kamu akan dapatlah titik pulang modal dia berapa. So ingat okey, ingat formula ni macam mana nak kira TPM dia, iaitu kos tetap bahagi dengan harga jualan seunit and then tolak dengan kos berubah seunit. Okey, boleh belajar? Okey, so kita teruskan. Okey, teruskan lagi kepada page yang ketiga. Okey. Okey. Page yang ketiga kita teruskan dengan page yang ketiga. Okey, sekejap ya pelajar. Okey. Okey, so page yang ketiga ialah okey, menghasilkan seterusnya ialah pengiraan. Okey, so cikgu akan besarkan sedikit kat sini. Okey, so macam mana nak kirakan
kita punya ni kita kira macam mana kita nak menghasilkan pengiraan titik pulang modal ni. Macam mana kita nak kira? Okay, so formula dia ialah kos tetap bahagi dengan harga jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit. Okey, ini yang pertama, iaitu indikator yang kita kira yang pertama untuk menghasilkan USC yang terbaik lah. Okey, yang kedua ialah pertumbuhan ekonomi. Okey, yang macam mana berlakunya pertumbuhan ekonomi ni? Okey, pertumbuhan ekonomi dia merujuk kepada hasil yang semakin meningkat dari semasa ke semasa dan seterusnya keuntungan perniagaan. Okey, untung boleh digunakan untuk membuka cawangan baru dan membesarkan perniagaan. Okey, boleh belajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada pemaksimum keuntungan. Okey, macam mana kita nak maksimumkan keuntungan? Maknanya kita nak dapat untung yang lebih tinggi. Okey, organisasi berupaya menggunakan sumber-sumber perniagaan seperti bahan mentah, modal insan dan teknologi dan cekap. Yang kedua ialah penggunaan sumber dengan cekap dapat meminimumkan pembaziran sektor, kos pengeluaran dan hal ini dapat memaksimumkan keuntungan dalam jangka panjang. Okey, untuk formula mengira untung. Okey, cikgu nak ajar kat sini macam mana kita kira untung. Formula dia ialah, kamu tengok kat sini cikgu apa cikgu ni. Okey, untung persamaan jumlah hasil. Okey, jumlah hasil kamu kena tolak dengan jumlah kos. Okey, ini merupakan nak kira untung dia berapa. Okey, jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Iaitu jumlah hasil ialah macam mana kamu nak dapatkan jumlah hasil? Okey, jumlah hasil ialah harga darab dengan kuantiti. Okey, kamu akan dapat jumlah hasil dia. Manakala jumlah kos dia melibatkan kos tetap, kamu kena tambah dengan kos berubah. Okey, and then kos berubah iaitu kos berubah seunit darab dengan kuantiti berapa. Okey, boleh belajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada daya saing. Okey, daya saing merujuk kepada kemampuan perniagaan untuk terus kekal dalam industri berbanding dengan para pesaing, ya. Okey, antara sektor yang menentukan daya saing dan kemampuan bertahan organisasi perniagaan dalam sesuatu industri ialah yang pertama ialah kewangan, yang kedua ialah dari segi jaringan, yang ketiga ialah sumber manusia, pemasaran dan juga teknologi. Okey, cikgu harap kamu faham dia pelajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada page yang keempat. Okey, yang keempat ialah kita tengok dari segi apa dia? Okey, iaitu share pasaran. Share ni ialah pemegang saham lah. Okey, segi pasaran. Okey, share pasaran dia merujuk kepada bahagian atau peratus penguasaan ataupun jumlah pengguna yang membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan dalam pasaran berbanding dengan pesaing. Okey, boleh belajar. Jika perniagaan menguasai pasaran, maka perniagaan berkenaan boleh menjadi pemimpin dan mampu untuk terus kekal dalam pasaran dan meraih keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Okey, ini merupakan dia punya share pasaran dia. Okey, boleh belajar. Maknanya secara ringkasnya ialah share ni penting lah. Kenapa penting? Sebab kena tahu berapa persen kita dapat keuntungan. Okey, boleh. Okey, seterusnya indikator seterusnya ialah jualan. Apa yang dimaksud dengan jualan? Okey, jualan merupakan transaksi jual beli yang berlaku antara penjual dan pembeli dalam memenuhi keperluan dan kehendak yang boleh memberi faedah kepada penjual dan pembeli. Okey. Penjual mendapat keuntungan daripada jualan manakala pembeli pula mendapat kepuasan apabila menggunakan barang dan perkhidmatan yang dijual. Okey, pelbagai strategi promosi jualan yang boleh digunakan seperti apa? Seperti itu diskaun harga, jualan murah, sampel dan mengadakan peraduan. Okey, boleh belajar. Okey, indikator seterusnya ialah penyediaan perkhidmatan, ya. Okey, penyediaan perkhidmatan ialah penyediaan perkhidmatan dapat menarik minat pengguna agar membeli barang dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan. Okey, antara perkhidmatan ditawarkan oleh perniagaan ialah yang pertama ialah pembelian atas talian, penghantaran barang ke rumah, kemudahan pembayaran dan juga membaik pulih barang rosak. Okey, boleh pelajar? Okey, boleh
Okey, so untuk hari ini cikgu akan terangkan itu sahaja indikator yang terdapat 7 indikator dalam kita menghasilkan objektif dalam perniagaan tertentu. Okey, boleh belajar. Cikgu harap kamu faham penerangan cikgu. Okey, selepas kamu tonton video yang cikgu sediakan ni, cikgu nak kamu jawab iaitu soalan di sebelah dia tu, jawab semua soalan daripada muka surat 1 sampai muka surat yang kedua. Okey, nanti apa-apa pun soalan kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey pelajar, okey kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum.